Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini ada satu isu yang paling kita tunggu-tunggu. 2, 3, 4 tahun, 3 tahun saya tunggu berita ini. Akhirnya kesampaian juga. Saya sangka berita baik ini tidak akan muncul-muncul lagi. Rupa-rupanya hari ini adalah tarik karamat untuk rakyat Malaysia. Apabila berita yang kita tunggu-tunggu, keputusan penyelamat untuk seluruh Malaysia akhirnya muncul juga. Sebelum ini, seluruh rakyat Malaysia nanti bila agaknya parti politik PKR, PH dapat bangkit semula. Nampaknya malam ini adalah detik kebangkitan semula parti pembangkang ini. Karena menurut saya dengan kemunculan semula tokoh politik luar biasa ini yang paling dibenci oleh Najib pada waktu dulu, dibenci oleh kerajaan pada waktu dulu, akhirnya beliau muncul semula. Ramai orang benci dia, tapi sebenarnya ahli politik ini adalah ahli politik yang sangat berkaliber. Kerana makin dibenci, beliau makin menyengat. Hari ini keputusan dinanti-nantikan akhirnya muncul. Apa yang berlaku? Rafizi Ramli kembali semula ke arena politik. Kalau sebelum ini Rafizi Ramli menafikan untuk kembali semula ke arena politik karena menurut beliau banyak yang perlu dipertimbangkan. Pada petang ini Rafizi Ramli bukan sekadar mau kembali semula ke arena politik, tapi Rafizi Ramli kembali semula sebagai pencabar di dalam parti PKR. Hari ini Rafizi Ramli mengesahkan akan bertanding merebut jawatan timbalan presiden PKR. Selepas beberapa ketika meninggalkan gelanggang politik, bekas ahli parlimen Pandan yaitu Rafizi Ramli mengumumkan akan bertanding jawatan timbalan presiden PKR dalam pemilihan parti pada Mei ini. Dalam kenyataan rasmi hari ini, Rafizi yang memegang jawatan naib presiden PKR sebelum ini berkata dia mengambil keputusan untuk kembali menyertai gelanggang politik selepas kegagalan Pakatan Harapan di 4 pilihan raya sebelum ini dengan terbaru di Johor. Menurutnya, selepas keputusan PRN Johor, Rafizi menyadari bahwa PKR dan Pakatan Harapan PH telah ditolak rakyat hingga jatuh menjadi gabungan ketiga selepas UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional PN. Menurut Rafizi Ramli, pada pandangannya, dengan perkembangan-perkembangan terbaru tersebut, politik progresif pelbagai bangsa sedang berada di jalan bahaya jika PKR dan Pakatan Harapan terus menjadi parti ketiga kerana gagal memikat pengundi atas pagar. Menurutnya, atas kesedaran itu, beliau telah membuat keputusan untuk kembali menyertai gelanggang politik dengan mengesahkan beliau akan bertanding jawatan timbalan presiden PKR dalam pemilihan akan datang, kata Rafizi Ramli. Persoalannya malam ini, sila berikan komen Anda kepada saya. Pada pendapat Anda, selepas Rafizi Ramli sudah lama memencilkan diri dalam dunia politik, sudah lama memencilkan diri dalam kepimpinan PKR, beliau hanya muncul sekali-sekala dalam Twitter, dalam laman-laman Facebook, dalam media sosial. Pada pendapat Anda, mampukah Rafizi Ramli memenangi jawatan timbalan presiden UMNO pula PKR ini sekali lagi? Ialah dalam PKR itu satu undi, satu keputusan. Itu adalah cara PKR memilih kepimpinannya. Demokrasi dalam PKR tidak sama dengan parti yang lain sebab di PKR satu orang satu undi. Jadi persoalannya, ada kemunculan semula Rafizi Ramli ini akan memberikan kekuatan semula kepada PKR, dan yang paling penting, apakah Rafizi Ramli mampu untuk memenangi kerusi tersebut sekali lagi. Selain itu, pencalonan juga dijangka diadakan pada bulan depan, manakala pemilihan parti akan berlangsung pada bulan Mei ini. Rafizi tidak aktif dalam politik selepas pemilihan kepimpinan PKR pada akhir tahun 2018 yang menyaksikan dia tewas tipis kepada Azmin Ali dalam perebutan jawatan timbalan presiden PKR.
Rupa-rupanya sebelum ini Rafizi Ramli pernah bertanding, tetapi beliau tewas dalam pertembungan dengan Azmin Ali, dan Azmin Ali mensia-siakan kesempatan itu, peluang itu untuk memimpin PKR. Bahkan beliau telah menjadi pengkhianat utama dalam parti PKR. Beliau telah lompat parti, menarik sokongan kepada Pakatan Harapan, membawa beberapa orang pengkhianat bersama beliau, dan akhirnya sekarang beliau bersama dengan Parti Bersatu. Dan ada berita hujung tahun lepas sampai hari ini belum lagi ada keputusan. Kononnya Azmin Ali akan bersama dengan Zuraida menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Tapi sehingga hari ini belum ada keputusan yang muktamad diterima. Masih menjadi tanda tanya, masih menjadi berita-berita hangat. Tapi ada tanda ban bibit-bibitnya. Baik, sebelum menarik diri daripada aktif berpolitik, Rafizi Ramli sebenarnya dilihat sebagai tokoh berpengaruh dalam PKR dan dianggap sebagai salah seorang penasihat terdekat Anwar Ibrahim. Dia juga terkenal kerana mendedahkan beberapa skandal yang dikaitkan dengan kerajaan BN sebelum ini yang membawanya ke mahkamah. Kamu pun masih ingat, Rafizi Ramli ini adalah satu pemimpin politik pembangkang yang berani. Bukan saja berani di luar, tapi paling lantang bercakap di parlimen. Siapa saja dia langgar, pasti dia akan dedahkan apa yang dia tahu dia dedahkan. Sehingga memang berkali-kali dia dibawa ke mahkamah atas pendedahan-pendedahannya. Sebelum ini Rafizi berkata dia perlu memastikan keputusan kembali ke politik berbaloi kerana PKR dan sekutunya mungkin tidak menerima pendekatan dan idea radikal yang selalu diperjuangkan oleh Rafizi Ramli. Rafizi juga mendakwa dia telah menyuarakan pendapatnya sejak tahun 2019, tetapi dilayan seperti minoriti dalam kalangan kepimpinan PKR. Sejak tahun 2019 saya telah menyuarakan pandangan menurut Rafizi yang tidak bersetuju dengan kegilaan membentuk gabungan dengan siapa sahaja tanpa mengira sentimen rakyat demi untuk mendapat kuasa. Jadi rupa-rupanya Rafizi Ramli ini dia banyak membantah, terutamanya membuat gabungan yang tanpa mengira sentimen. Suara saya menjadi suara minoriti di kalangan pemimpin PKR, apatah lagi di kalangan PH, kata Rafizi lagi. Jadi mungkinkah Rafizi sebenarnya sudah menghidu akan berlaku kepincangan sekiranya mereka bergabung dengan Parti Bersatu, sehingga bila mereka bergabung akhirnya benar-benar apa yang berlaku dirisaukan oleh Rafizi berlaku akhirnya. Susulan kerugian yang dialami dalam PRN Johor baru-baru ini, pendekatan kemah besar menyatukan semua parti pembangkang telah dibincangkan oleh ahli politik PH. Malangnya dari satu sudut kemah, dari satu kemah ke kemah lain, ketaksuban kepada strategi gabungan politik ini mungkin makin menjauhkan PKR dan PH dari rakyat menurut Rafizi. Apabila hari ini kita mengkritik dan kemudiannya esok kita berpacaran dengan orang yang kita kritik, lama-lama rakyat merasakan ini semua hanyalah drama keluarga 69. Lebih-lebih lagi menurut Rafizi, apabila terlalu banyak tumpuan diberikan untuk membentuk gabungan, usaha untuk meringankan penderitaan rakyat dan menawarkan penyelesaian dilupakan. Menurutnya lagi, Rafizi dilihat sebagai pencabar kuat untuk jawatan timbalan presiden yang kosong. Kali terakhir disandang oleh Azmin Ali yang dipecat susulan langkah Sheraton yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020. Walau apapun pandangan Anda, sila tinggalkan komen Anda dalam keputusan Rafizi Ramli yang betul-betul memejutkan Malaysia. Saya sebagai pemerhati politik, saya sangat terkejut dengan keputusan Rafizi Ramli, dan saya juga mengalu-alukan kedatangan semula Rafizi Ramli kerana mungkin ini adalah spark point ataupun titik di mana PKR atau PH akan bangkit semula, pembangkang akan bangkit semula. Macam yang saya cakap sebelum ini, saya menyokong kerajaan, saya pun menyokong pembangkang. Mana yang baik itu yang saya sokong, dan paling penting perlu ada pembangkang yang kuat supaya ada semak imbang yang baik. Kalau pembangkang lemah, pasti kerajaan akan bekerja tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau pembangkang kuat, semak imbangnya kuat,
pasti kerajaan akan bekerja dengan lebih baik lagi. Sekian dulu ulasan kali ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Rafizi Ramli akan membuat impak besar kepada PKR, atau dia hanya seperti biasa-biasa? Soalan yang kedua, mampukah Rafizi Ramli memenangi kerusi timbalan Presiden kerusi timbalan Presiden PKR yang ditinggalkan oleh Azmin Ali? Karena nanti mungkin ada pencabarnya. Adakah Rafizi akan mampu memenanginya selepas kalah pada Azmin Ali sebelum ini? Sila tinggalkan komen Anda. Sekian dulu perkongsian malam ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.